akal, dan yang ketiga hukum adat. Itu tiga asas hukum di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ataupun sistem kehidupan manusia ini, dia tidak akan lari daripada tiga hukum asas. Kalau hukum itu digubal oleh Allah Ta'ala, kita panggil hukum syarak. Ketetapan, peraturan yang telah digubal oleh Allah Ta'ala untuk manusia, maka dipanggil hukum syarak. Kalau hukum itu diputuskan oleh akal kita, maka kita panggil hukum akal. Ada akal yang decide, yang putuskan sesuatu benda itu, akal putuskan, maka dipanggil hukum akal. Dan yang ketiga yang kita akan bincang iaitu hukum adat. Hukum yang berlaku dalam kehidupan kita ini nisbah berulang-ulang, maka dipanggil adat. Dan tambahan yang kita nak clearkan malam ni, kita akan settlekan, habiskan malam ni, hukum tambahan yang disebut dalam kitab kita ini, nama dia ialah hukum aradi. Sebab apa ulama tambah info ini sebagai tambahan? Kerana takut kita terkeliru. Hukum aradi itu kita guna pakai dalam hukum akal, maka dia menjadi kesalahan besar. Biasanya kalau kita tak tahu hukum aradi ini, kita akan gunakan ataupun letakkan dia di dalam kategori hukum akal, maka dia tidak tepat dan menjadi kesalahan. Baik, apabila sebuah hukum, tuan-tuan, umumnya ada 3 ataupun detailnya ada 4, maka secara perinciannya hukum itu dia ada 3. Maksud apa? Setiap hukum itu dia pecah ada 3 sahaja. Melainkan hukum syarak je dia ada 5. Hukum akal ada 3, hukum adat ada 3, hukum aradi ada 3, hukum syarak sahaja yang lebih ada 5 ataupun 7. Keputusan dan ketetapan ataupun peraturan yang digubal oleh Allah Ta'ala dia banyak, sehingga asasnya 5, detailnya 7. Tetapi kalau hukum akal, hukum adat dan hukum aradi yang kita bincang malam ni, dia hanya ada 3. Wajib, mesti, mustahil, dan yang ketiga harus. 3 tu saja. Kita akan menggunakan salah satu daripada 3 untuk kita putuskan satu benda yang berlaku di sekitar ataupun dalam kehidupan kita. Baik, kita sambung malam ni hukum aradi. Hukum aradi ni dia bukan hukum syarak, dia bukan hukum adat, dan dia bukan hukum akal, bukan diputuskan oleh akal. Mana contoh dia kita dah sebut sebelum daripada ini. Hukum aradi ni ketetapan yang kita putuskan. Aradi ni apabila ada unsur, ada benda lain yang berlaku. Benda lain itu apa dia? Iaitu ada janji-janji daripada Allah Ta'ala. Mana contoh? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, dalam kita dah baca minggu lepas, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap nafas itu, tiap-tiap yang bernyawa itu za'iqatul maut, mesti. Di sinilah kita nak hukum apa. Tiap-tiap yang bernyawa ini pasti akan mati. Maka pasti itu hukum, mesti itu hukum. Yang kita kata mesti itu nisbah akal atau nisbah adat atau nisbah syarak. Itu yang kita menjadi isu untuk kita bahas. Kalau kita tak tahu bahawa itu hukum aradi, hukum adat, maka kita akan katakan hukum akal. Kalau kita mesti pada akal, menjadi kesalahan. Kerana nisbah pada akal yang kita akan bahas akan datang, tajuk yang penting iaitu hukum akal, dia bukan mesti. Dia hanya harus pada akal. Terpulang kepada Allah Ta'ala sama ada dia nak mati ataupun dia tak nak matikan sesuatu ataupun seseorang yang bernyawa itu, ataupun sesuatu makhluk yang bernyawa, terpulang kepada Allah ni sebuah akal. Dia nak mati pun boleh, dia tak nak mati pun boleh, kerana dia ada qudrah. Dia bersifat dengan sifat qudrah. Dia tidak terikat dengan syarat-syarat yang lain untuk dia bekerja ataupun untuk dia menggunakan kuasa dia yang dia miliki, yang kita nama sifat perkuasa. Maka di sini mesti ini janji dia. Allah Ta'ala berjanji tiap-tiap yang bernyawa aku akan matikan. Maka apabila janji Allah Ta'ala, di sinilah kita panggil mesti ini, dia merujuk kepada hukum aradi, hukum yang baru berlaku. Makna baru ini hukum yang ada
berkaitan dengan janji Allah Ta'ala, maka dipanggil aradi. Di sini wajib aradi dengan makna mesti berlaku mati itu. Mesti berlaku itu hukum aradi, bukan hukum syarak, bukan hukum akal, bukan hukum adat. Baik, sambung malam ni, kalaulah Allah Ta'ala janji nak mati hari ni, tiba-tiba dia tak matikan, apa hukum dia? Dia panggil mustahil aradi, bukan mustahil akal, bukan tak logik akal, bukan mustahil adat, tetapi mustahil aradi. Bercanggah dengan janji dia, itu dipanggil mustahil. Tak bertepatan dengan janji dia. Dia janji hari ni dia nak ambil nyawa, tiba-tiba tak mati lagi, maka dia panggil mustahil aradi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kata pengarang kita, dan jika melawani keputusan yang tersebut, jika bertentangan dengan keputusan yang tersebut, keputusan itu hukum, mana yang tersebut, iaitu wajib aradi, mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, satu contoh. Allah Ta'ala sebut tiap-tiap yang bernyawa itu mesti merasai mati. Dan dalam ayat lain Allah Ta'ala kata innakum yaumul qiyamati tuba'athun, sesungguhnya hari kiamat itu, kata Allah, tuba'athun, pasti akan berlaku. Ini pun kita nak hukumkan hari kiamat itu pasti akan berlaku. Itu hukuman, dipanggil hukum, penetapan, nisbah akal atau syarak atau adat. Nisbah, jawab dia nisbah aridi, nisbah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala janji akan mati. Di sinilah tuan-tuan kita memerlukan kepada basic hukum untuk menterjemah. Sebab itulah kita nak terjun dalam bidang tafsir Quran, dan kita nak terjun dalam bidang hadis, maka kita perlu settlekan aspek basic dalam hukum syarak untuk penterjemahan yang tepat. Kalau kita terjemah tanpa mengeluarkan hukum, settle, selamat. Kalau kita tak tahu nak selamat, tuan-tuan, terjemah dengan umum. Tiap-tiap yang bernyawa itu merasai mati, itu je. Jangan keluarkan dia punya hukum, kerana kita tak tahu. Jangan pandai-pandai anggar ataupun agak-agak, itu bahaya. Kerana kita tak tahu nak sebut pasti ke, mesti ke, confirm ke, kita tak tahu. Maka kita tinggalkan, just kita sebut tiap-tiap yang bernyawa mati, tiap-tiap yang bernyawa akan mati. Ayat di bawah, innakum yaumul qiyamati tub'atsun, sesungguhnya sesungguhnya sekalian kamu ini pada hari kiamat ini, tub'atsun, akan dibangkitkan hidup kembali. Itu saja penterjemahan kita. Kita tak keluarkan mesti akan dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, kerana mesti itu hukum aradi. Dan jika bertentangan keputusan yang tersebut, ini melawan itu bertentangan, seperti mana contoh bertentangan, seperti yang bernyawa tidak mati, yang bernyawa tidak akan mati. Kalaulah ada yang bernyawa tak mati, apa hukum dia? Ini kita panggil mustahil aradi. Kerana Allah dah janji tidak ada satu makhluk pun yang terkecuali daripada mati. Hatta makhluk yang terakhir yang mati ialah Jibril, ialah malaikat Israel. Itu makhluk yang terakhir mati. Apabila settle urusan dia di hari akhirat kelak, semua yang bernyawa ini dia dah ambil nyawa. Petugas, dia selaku wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir sekali Israel, malaikat yang ambil nyawa. Itu malaikat yang terakhir, yang selalu kita sebut dalam kuliah sebelum ni. Malaikat Israel ni antara malaikat yang menolak jawatan apabila Allah nak lantik dia ketua, menjadi ketua malaikat yang bertugas untuk mengambil nyawa. Dia menolak. Ini jawatan yang paling besar ni, jawatan yang mulia. Tiba-tiba ditolak oleh Israel. Di atas alasan apa dia? Di atas alasan, kata Israel, kalaulah kerja aku ni untuk mengambil nyawa manusia, ya Allah, nescaya seluruh manusia, seluruh makhluk Allah akan benci dan marah kepada aku. Dia tahu dah orang akan marah kepada dia. Kerana apa? Kerana orang tak suka mati ni. Tak ada siapa pun nak mati.
Kalau boleh nak panjang umur semua. Tanya bila, kita tak ready. Umur 60 tak ready lagi. Kalau tanya dulu umur 30, okeylah, kita kata okeylah, tak mati lagi. Tak ready lagi nak mati. Tanya umur 40 tak ready lagi. Tanya umur 50 tak ready lagi. Ya Allah, panjang lagi, tak ready lagi. Kalau tanya umur 100 tuan-tuan, tak ready juga. Tu tanda dia sampai bila dia nak betul-betul ready. Allah Ta'ala nak jemput ambil. Sampai bila dia tak akan ready. Sebab itulah kalau kita ambil nyawa walaupun dia umur 100 lebih, dia tak suka juga. Yang Israel ni dia boleh baca dah. Dia boleh baca dah attitude ataupun sikap manusia ni, boleh baca awal Israel. Dia kata aku tak nak menolak jawatan ni kerana aku akan dibenci oleh seluruh makhluk Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang suka mati ni. Melainkan para ulama ada. Para ulama dia hubbul maut. Dia suka mati. Kerana salah satu ciri yang kita kena ada dalam hati kita apabila tuan-tuan belajar tasawuf, dia ada ciri-ciri, dia panggil sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang kita kena latih. Sifat hati kita ni sifat hati, kena latih sifat hati ni. Satu daripada 10 yang dikumpul, yang dimodulkan oleh Imam Ghazali, satunya hubbul maut, kasih kepada mati. Dia lawan apa dia? Dia lawan benci kepada mati yang dia lawan. Kita buang tak suka mati itu, kita masukkan kasih kepada mati. Kasih kepada mati ni, dia suka mati ni makna apa? Makna suka mati bilalah aku nak mati, tak sabar nak mati. Bukan. Makna dia bersedia dengan amalan yang terbaik. Setiap amalan dia buat seolah-olah inilah amalan terakhir aku, kalau selepas aku sembahyang ni mati aku. Tu dia panggil bersedia dengan mati. Setiap amalan dia amalan yang paling baik, amalan yang terbaik dari segi kualitinya, praktikalnya. Sebab itulah kita kena improve tuan-tuan ilmu praktikal ibadat kita. Apa saja ibadat? Ini kita duk bincang ni ibadat hati. Ilmu akidah ini tuan-tuan ilmu ibadat hati kita. Dan inilah ilmu yang paling besar pahala, kita selalu sebut. Dari segi motivasi kita. Dari segi motivate kita tuan-tuan, supaya kita rasa excited, semangat, terinspirasi nak bertindak untuk cari ilmu akidah ini. Kenapa? Kerana ilmu akidah ilmu yang paling besar. Bayaran yang Allah Ta'ala akan bayar di akhirat kelak. Dia bayar terus, cuma kita boleh ambil akhirat. Bukan payment tuan-tuan kita terima di akhirat, kita dibayar di akhirat, tidak. Dia bayar terus, cuma kita akan dapat di akhirat. Bukan kata di akhirat nu baru dia kira, tidak. Kita terus dapat pahala. Sebab tu kita boleh sedekah pahala dalam mazhab Ahlussunnah. Wahabi dia tak boleh sedekah pahala. Wahabi dia tidak timbul isu sedekah pahala. Tapi Ahlussunnah dia ada isu boleh sedekah pahala. Dan dia tak berkurang. Tuan-tuan jangan kedekut bab sedekah pahala ni. Jangan kedekut. Sedekahlah pahala tuan-tuan ada. Dia kata aku tak tahulah, tak confirm ada ke tak ada pahala nak sedekah. Itu yang kena ada menu, kena ada panduan. Apabila kita buat selarah dengan panduan, suatuan semayang selarah dengan panduan syarak, confirm kita lah di segi kita kata aku dah rasa, dah confident dengan ilmu yang aku belajar, mudah-mudahan Allah terima. Maka lepas tu boleh sedekah pahala. Aku sedekah pahala mengaji aku ini kepada arwah si fulan bin si fulan. Kalau tuan-tuan ibu ayah tu dia sunat sahaja sedekah. Kalau tuan-tuan tak sedekah, dia auto dapat. Itu keistimewaan ibu ayah kita. Ibu ayah kita yang telah meninggal ataupun masih hidup, apa saja kebaikan anak dia buat tetap auto dapat kepada dia walaupun anak tak niat. Ini keistimewaan usul. Dalam bahasa fiqh dipanggil keistimewaan usul hasil daripada aktiviti furu'. Maksud apa bahasa kita? Keistimewaan ibu bapa ke atas hasil daripada anak cucu dia buat kebaikan. Itu keistimewaan orang jadi bapa dan anak. Sebab itulah nak anak yang soleh, kerana sampai dia mati duduk dalam kubur pun apa saja anak dia buat baik akan dapat. Cuma sunat ni kita untuk dapat pahala kepada kita. Nak dapat pahala kepada kita kena sunat niat. Aku sedekah pahala solat aku. Aku sedekah pahala mengaji Quran aku. Aku sedekah pahala sedekah aku ni, sedekah jariah kita, infak kita. Aku sedekah pahala solat aku maghrib tadi kepada arwah bapa aku, arwah nenek aku, arwah adik-beradik aku. Tapi kalau orang lain tuan-tuan kena niatlah selain daripada ibu bapa. Contoh nak sedekah pahala kepada adik kita
Nak sedekah pahala kepada arwah abang kita, nak sedekah pahala ke arwah bapa kita, nak sedekah pahala kepada arwah kawan rapat kita, kawan karib kita yang pergi dulu. Tu kena niat, dia tak auto. Sebab itulah tanda ulama bincang dan mazhab kita Ahlussunnah, kenapa boleh sedekah pahala? Kerana Allah dah bagi, cuma dapat belum lagi. Kita belum milik pahala. Allah dah beri kepada kita pahala dalam akaun kita, tetapi belum kita milik. Kerana pemilikan pahala itu ketika mana berpindahnya channel, berpindahnya alam. Jadi settle tuan-tuan. Itu kita cerita bab Israel tadi. Orang yang mati tiba-tiba ni, mustahil aradi ni, tiba-tiba Allah janji nak mati, tiba-tiba tak mati, maka dipanggil mustahil aradi. Mustahil aradi. Kedinamo akan dia hak berlaku, hak tak berlaku sebagaimana Allah janji. Allah janji nak ambil nyawa, tiba-tiba tak mati, Allah tak ambil nyawa lagi, maka dipanggil apa? Dipanggil mustahil aradi. Iaitu bahagian yang kedua. Bahagian pertama wajib aradi, bahagian kedua mustahil aradi. Dan yang ketiga, dan jika terlewat, ni terlewat, dan jika terlewat sedikit daripada janji, Allah janji tepat, Allah sebut tidak akan cepat dan tidak akan lambat. Apabila Allah janji nak ambil nyawa kita tuan-tuan, dia tepat, dia syak, masa tak lambat, tak delay dan tak cepat. Ni tiba-tiba berlaku di sebaliknya. Kalaulah berlaku, apa hukum dia? Tiba-tiba delay. Sepatut kitanya pukul 4 pagi ni Allah Ta'ala akan nyambik nyawa kita, tiba-tiba delay 2 minit ataupun 5 minit ataupun setengah jam, maka hukum dia harus ardi. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu, janji Allah Ta'ala nak mengambil nyawa, atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamo akan dia akan perbuatan terlewat dan terlewat dan tercepat itu dinamakan harus aradi. Nama harus, iaitu bahagian yang ketiga daripada 3 pembahagian hukum aradi. Inilah 3 perkara yang dinamakan dia hukum aradi. Ada 3 hukum aradi. Wajib aradi, Allah janji nak matikan kita. Allah janji nak berlakunya hari kiamat. Allah janji adanya pahala, Allah janji adanya syurga, Allah janji adanya neraka. Itu janji-janji Allah. Antara Allah janji tuan-tuan, neraka dan syurga kekal, itu dia janji. Kita akan belajar dalam kitab akidah tuan-tuan, ada 8 jenis benda yang Allah Ta'ala tidak akan binasa. 8 jenis benda ini Allah Ta'ala tidak akan binasakan sampai bila-bila. Baqaq dia panggil. Adakah sama standard dengan diri dia? Diri dia pun tak hancur sampai bila-bila. Sifat dia pun tak akan hancur sampai bila-bila. Adakah sama standard? Tidak. Beza di mana? Beza dia, diri Allah baqaq, kekal selama-lamanya, tidak menerima binasa. Sifat Allah Ta'ala kita akan belajar tuan-tuan. Ciri Allah Ta'ala ada 20 ciri. Ada ciri yang jenis ada, dan ciri ini kekal selama-lamanya, tidak akan binasa. Dan ada 8 jenis makhluk. Ini kena tahu beza dia. 8 jenis makhluk Allah Ta'ala janji dia tidak akan binasakan selama-lamanya. Sama standard ataupun tidak? Tidak sama. Di mana beza dia? Beza dia 8 jenis makhluk ini, dia kekal selama-lama, tetapi dia menerima binasa. Kalau Allah nak binasa, bila-bila Allah binasa boleh. Mana dia contoh tuan-tuan? Antara 8 jenis, kita tak nak sebut 8, ambil contoh saja. Pertamanya ruh. Ruh kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tak akan hancur sampai bila-bila. Dia kekal sampai bila-bila. Sekarang ni tuan-tuan, kehidupan kita sekarang ni di alam musyahadah, alam dunia, kita hidup dengan 2 unsur. Hidup dengan 2 unsur. Unsur pertamanya jasad, unsur fizikal, dan yang kedua ruh. Ruh ini Allah Ta'ala tumpankan dia di jasad kita, di alam yang nama dia musyahadah, channel dunia. Kehidupan 2 unsur.
Apabila Allah pisahkan, yang orang Melayu panggil mati, mata tu, Arab kata mata yang mutu tu. Mati ni apa tuan-tuan? Mati ni kalau tengok dalam kitab Safinatun Najah, ulama terjemuh mati ni apa? Mati ni merujuk kepada perpisahan ruh dan jasad. Apabila Allah pisahkan ruh, Allah tarik ruh keluar jasad, maka mati orang kita panggil. Tapi sebenarnya hidup ke mati, yang realitinya hidup, bukan mati. Hidup apa? Hidup itu merujuk kepada ruh. Ruh dia tak mati. Ruh ini tuan-tuan, dia akan meneruskan kehidupan dia di alam seterusnya. Dia panggil alam barzakh, yang kita panggil alam kubur, alam barzakh. Itu alam ruh. Ruh akan hidup, dia tak akan mati. Bangkit alam mahsyar, ruh hidup juga dengan ruh. Cumanya ini Allah Ta'ala, keadilan Allah Ta'ala di mahsyar tu, dia nak balas kita kebaikan. Dulunya kebaikan yang kita buat ini dengan jasad ni, dengan tubuh ini, maka keadilan Allah ada khilaf lah di sini. Ada setengah pandangan mengatakan di mahsyar kelak Allah Ta'ala akan bangkit badan ini, tubuh ini, tempat pembalasan kita. Kenapa? Kerana Allah nak balas, inilah badan yang melakukan kejahatan dulu, inilah tubuh badan yang melakukan kebaikan dulu, dia berhak untuk mendapat balasan yang setimpal. Maka Allah Ta'ala bangkit balik, dia jadikan balik badan kita dengan ruh balik. Nak cerita ruh itu dia akan kekal. Dan masuk dalam syurga pun, ini ruh kekal tuan-tuan. Kehidupan yang kekal selama-lama, dia tak akan binasa. Cuma orang panggil apa? Cuma dia menerima binasa, tu saja beza dia. Makna menerima binasa ni, Allah janji kekal, tiba-tiba Allah Ta'ala nak hancur, dia boleh. Pada hukum akalnya harus pada akal. Tetapi pada hukum aridhi mustahil, kerana Allah janji ruh akan kekal. Tu nak faham, akal lain, aridhi lain. Aridhi ni kekal, ruh ini mesti kekal ruh, kerana Allah janji begitu. Maka kita kata ruh pasti kekal selama-lama. Hidup dalam syurga ataupun neraka tak akan hancur. Itu dia ruh. Sebab itulah sangat ulama kita sangat beringat, sangat berjaga-jaga di atas dunia yang sementara ini. Dia takut kita masa depan kita gelap. Tempat inilah tempat yang tempat untuk bina, untuk jana, income, supaya apa? Supaya kehidupan kita selesa selama-lama dia. Kerana hidup ini selama-lama, hidup di syurga ataupun neraka. Dan banyak lagi tuan-tuan yang kekal. 8 tu, pertama ruh, yang kedua syurga kekal, yang ketiga neraka kekal. Ini benda-benda kekal. Yang keempat kita nak sebut 4 saja, nanti masuk tajuk baru kita akan sebut 8. Yang keempat apa dia kekal? Bidadari. Bidadari dalam syurga tuan-tuan, dia kekal. Dan bidadari ini tidak ada bilangan, ada ramai bidadari. Betul orang nak mati cepat tuan-tuan. Ulama ni dia nampak bidadari, kita ni tak nampak. Kita duk nampak ketua bidadari rumah kita. Kan isteri kita tu dia jadi ketua bidadari kalau dia boleh masuk syurga. Sebab tu dia tak boleh masuk seorang. Jangan duk kira kita je elok. Jangan kira kita je duk jana income, jana pahala, tapi tiba-tiba isteri tu kelau. Tak boleh, kerana dia nak jadi ketua bidadari. Dan bidadari ini tuan-tuan, ulama ni tuan-tuan, hubbul kasih ni, dia bukan kasih mati ni, dia bukan setiap ibadat dia ni dia ingat inilah ibadat terakhir aku, ni maksud kasih mati. Tetapi aura kebaikan akhirat tu dia dah ada, magnet tarikan dia dah rasa. Dia dah rasa. Macam tuan-tuan travel sebulan tinggal rumah, tiba-tiba rasa nak hari nak balik tuan-tuan, rasa emosi kita ni seronok nak balik, tarikan nak balik, ingat ke isteri, ingat ke anak. Anak tak apa ingat-ingatlah. Dia ingat kat bini lebih. Tarikan itu. Begitu juga para ulama kita ini, dia nampak. Dia Al-Imam Nawawi ni baca kitab baca kitab tasawuf. Imam Nawawi ini menurut perspektif ulama tasawuf, bukan perspektif fiqh lain.
Tasawuf, ulama tasawuf kata kenapa Imam Nawawi dia tak kahwin, mati umur muda, tak sempat dia kahwin. Ada riwayat menyatakan dia mati umur 45 tahun. Al-Imam Nawawi, karangan dia ratusan, karangan dia sangat banyak, popular dalam ilmu fiqh dan ilmu fiqh. Dia paling popular dia ilmu fiqh, Imam Nawawi. Betul kan? Imam Nawawi tak kahwin. Imam Ghazali itu tasawuf. Kenapa dia tak kahwin? Ulama tasawuf kata antara sebab ini, antara sebab selain masyghul dengan ibadat. Kalau fiqh kata dia masyghul, dia busy, dia disibukkan dengan ibadat. Menulisnya dia, mengajarnya dia, mengaram. Sebab tu kitab dia banyak. Dia meninggalkan karangan-karangan kitab yang mu'tabar. Itu tak sempat dia kahwin. Tak sempat, dia tidak ada masa nak fikir kahwin. Dan antara ulama tasawuf kata, tuan-tuan, kenapa dia tak kahwin? Kerana dia dah rasa aura syurga. Ni power dia. Tu panggil wali Allah. Dia bukan nampak pahala saja. Dia bukan, hati dia ni tarikan pahala tu bukan nampak pahala semata-mata, tetapi menembusi hati dia ni, tembus sehingga kepada apa? Kepada syurga. Dia nampak bidadari seolah-olah mata hati dia nampak. Bayangan hati dia nampak seolah-olah, bukan nampak betul. Nak nampak macam mana, dia tak pernah pergi syurga lagi. Ni seolah-olah saja. Dan kata para ulama, dia boleh rasai. Allah buka kasyah dia. Dia boleh menikmati kewanginya bau bidadari di syurga. Perasaan dia, perasaan ni soal perasaan. Ni orang tasawuf ni dia bincang perasaannya. Orang fiqh dia action. Maksud action ni tindakan. Orang fiqh dia kira tindak aja. Dia kira tindak ada pahala, feeling tak apa, lain, tak rasa pun tak apa, tu orang fiqh. Tapi orang tasawuf dia gabung dah. Dia buat, dia rasa, dia buat, dia rasa. Dan Imam Nawawi boleh seolah-olah dia menikmati wanginya bau bidadari, sehingga dia boleh cium bau bidadari di dunia. Memang syurga ni, tuan-tuan, sifat dia, kata Allah, syurga ini akan menerbitkan harumnya wangi dia. Bukan bidadari, syurga itu sendiri wangi. Dia keluar aroma wangi yang sangat harum, mengalahkan kasturi dunia. Kata para ulama, 500 tahun perjalanan menggunakan kuda yang sangat kencang. 500 tahun perjalanan menuju ke syurga. Ibarat jarak masa syurga ni, dah boleh cium ahli syurga, dah boleh mencium wanginya bau syurga. Itu bau syurga. Apatah lagi bau bidadari yang berada dalam syurga, sangat-sangat wangi aroma dia, sehingga boleh dicium oleh Imam Nawawi, sehingga dia merasakan seluruh wanita yang berada di dunia ini tak wangi. Yang kata busuk, tak wangi. Dia rasakan seolah-olah, marilah perempuan cantik hebat tara mana pun, bagi dia tak wangi. Sebab dia rasa wanginya syurga, wanginya syurga, wanginya bidadari, menyebabkan mati nafsu dia, bukan mati pucuk. Menyebabkan dia tak rasa, tak berselera dengan wanita hebat yang berada di dunia. Kita ni tak cium lagi, sebab tu nak kahwin lagi. Kalau tak cukup satu, kalau boleh nak dua nak tiga nak empat tak boleh dah dia kata. Sebab apa? Tak cium bau bidadari lagi. Tapi dia kata, nak masuk syurga lah ustaz, nak kahwin ramai tu. Kan kahwin ni ibadat. Kalau jadi ibadat lah. Kahwin dua lagi banyak pahala. Ibadat kan kahwin ni. Kahwin tiga lagi banyak pahala, kerana ibadat. Nak pahala banyak, kena kahwin 4 lah. Banyak. Sedap juga ujah dia. Tu kawan saya kata, saya ni tak mampu ustaz nak kahwin, lalu saya nak dapat pahala kahwin, saya niat. Kan niat kan dapat pahala. Malam ni tuan-tuan nak niat bangkit tajuk, sebelum tidur niat siap-siap, aku akan bangkit tajuk pukul 3. Tak bangkit pun dah dapat pahala niat. Begitu kawan saya, dia buat teori ni. Aku tak mampu kahwin, tapi aku niat nak kahwin lagi. Aku niat nak kahwin 2. Cakap siap-siap kat isteri, tak apa abang takkan kahwin, jangan bimbang, tapi abang niat je.
Isteri dia kata, buat apa nak niatnya tak kahwin? Dapat pahala. Kalau tak niat, tak dapat pahala. Oh, isteri malu. Dia tak boleh percaya orang tua ni kata. Habis. Yang ketiga tu harus settle. Inilah 3 perkara yang dinamakan akan 3 perkara ini hukum aradi. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian. Kena fokus ataupun betul-betul. Kenapa? Kerana ini melibatkan soal hukum yang penting juga. Supaya apa kena fokus? Supaya lepas kamu daripada nama kejahilan untuk menetapkan hukum aradi ataupun hukum akal. Maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Untung selama-lamanya ni tuan-tuan apa dia? Bagi mereka yang tahu, dia akan dapat pahala. Maka pahala itulah dimaksudkan untung selama-lamanya sampai ke akhirat kelak untung dia. Tu. Kita ada sikit lagi masa tuan-tuan, kita terus ke yang seterusnya, iaitu tajuk yang ketiga ni. Kedua. Tajuk pertama settle dah hukum, kita mula gitu dengan hukum syarak, settle. Yang kedua hukum aradi, settle. Dia ada 4 semua sini. Yang ketiga hukum adat, dan yang keempat hukum akal. Dia paling penting sekali yang kita nak bincang di sini hukum akal. Paling penting hukum akal. Itu paling penting. Cuma 3 hukum depan ni dia nak pastikan kita boleh beza. Hukum akal mana, hukum aradi mana, hukum adat mana, hukum syarak mana. Supaya setiap satu benda berlaku, kita boleh nisbah. Ini syarak, ini hukum akal, ini hukum adat, ini hukum aradi. Kita tak lagi keliru untuk menisbahkan suatu benda yang berlaku, untuk menetapkan suatu benda yang berlaku. Baik, hukum adat. Hukum adat kita ekspreskan, tuan-tuan, dia mudah saja. Dia mudah. Hukum adatnya ada 3 juga. Pertamanya mesti. Ni wajib adat, mustahil adat. Yang ketiganya harus adat. Harus ada, wajib ada. Kita panggil mesti. Kalaulah tanam pokok kelapa, biasanya orang tua kata ghalibnya, biasanya tu adat tu, biasanya akan berbuah kelapa. Tanam pokok kelapa akan buah kelapa lah. Kalau tanam musakin akan keluar musakin lah. Dia tak akan keluar di 24. Dia tak akan keluar durian kampung. Ada terbaru tuan-tuan durian. Dia apa terbaru ni? Saya pergi di Pekanbaru Hulu tu. Dia apa? Air tu bukan. Ada lagi yang terbaru. Dia durian tembaga. Bukan, tembaga lama dah. Apa nama saya ingat? Durian hitam. Bukan. Durian hitam kata lebih mahal pada musakin kan? Lebih mahal pada musakin. Tu muncul tu. Spesies baru muncul. Jadi kalau tanam musakin, adatnya akan mesti keluar musakin. Maka mesti itu tuan-tuan, mesti itu adat. Mesti itu adat. Mustahil adat, kalaulah kita tanam durian, dia akan keluar buah lain. Tanam durian, keluar buah kelapa. Kita kata mustahil adat. Itu yang tepat. Jangan kata tak lagi akal. Ini yang kita nak belajar hukum akal ni. Sebab kita letak tak tepat. Kita kata tak logik akal kalau tanam buah kelapa keluar buah durian. Salah. Ini melibatkan akal, bukan. Akal lain, akal harus. Kita akan belajar hukum akal. Dia sebenarnya apa? Sebenarnya mustahil ada. Mustahil ada. Kalau Kelantan kata tak munasabah. Tak munasabah, dia kata tanam pokok kelapa keluar durian ni tak munasabah berlaku. Maksudnya jarang berlaku. Kenapa jarang berlaku? Pada adatnya dia akan keluar buah yang sama. Tapi boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Dia kalaulah tanam pokok kelapa, dari segi hukum akal harus Allah Ta'ala nak ubah. Dia nak keluar buah lain. Boleh. Kalaulah keluar buah lain, itu kita kena pandai hukum. Maka kita panggil mustahil adat, harus akal. Itu cara dia. Bukan tak logik akal. Itu salah. Bukan tak logik akal, tapi mustahil ada, harus akal. Bermula makna hukum adat itu. Orang-orang jahiliah tuan-tuan, kenapa kita belajar hukum adat dengan hukum akal dan hukum syarak? Kerana inilah orang jahiliah yang tidak boleh membezakan di antara adat dan akal dan syarak. Sebab itulah dia tak boleh percaya
apabila Nabi ini di Isra dan di Mi'raj dalam waktu yang paling singkat, sedangkan perjalanan daripada Palestin, perjalanan mengambil masa sebulan dengan tunggangan unta. Tiba-tiba Nabi pergi ni separuh malam, juz'un minal laili. Yang kata malam ini, kata ulama menafsirkan ayat Nabi berjalan malam itu bukan sair, bukan sekalian malam, tetapi juz'un minal laili, sebahagian daripada malam. Bukannya sepanjang 12 jam malam ni ada 12 jam, contoh tuan-tuan, bukan 12 jam Nabi berjalan, tidak. Tetapi Nabi di Mi'raj, di Isra dan di Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu sempadan alam lain, sempadan alam musyahadah dengan alam uzma. Dia ada alam satu lagi atas. Nabi ini dibawa perjalanan fizikal dia, dan bukan saja perjalanan bawah, tetapi naik ke atas dalam masa yang sangat singkat. Sebelum subuh Nabi dah sampai di rumah. Maka jahiliyah, orang jahiliyah dia tak percaya. Kenapa dia tak percaya? Kerana perbuatan Allah Ta'ala sengaja buat menyalahi adat. Ini kena tahu. Perbuatan Nabi itu dipanggil apa? Dipanggil mustahil adat, harus akal. Kerana adatnya berjalan nak pergi ni, perjalanan mengambil masa sebulan, itu adat. Tiba-tiba pergi sekejap saja, itu dia panggil menyalahi kebiasaan yang berlaku. Maka kita mesti guna bahasa ilmiahnya, bahasa syaraknya, harus pada akal. Allah Ta'ala nak bawa berjalan masa singkat, tetapi mustahil adat, bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Itu yang sebenar. Bermula makna hukum adat. Adatnya apa dia tuan-tuan? Kebiasaan berlaku nisbah berulang-ulang benda sama. Benda rizak sama dia berulang, teorinya ulama kaji 2 kali berulang kita boleh panggil adat. Kita boleh panggil biasa dah. Ni biasa berlaku. Makan banyak kenyang rizak dia, 2 kali kita try. Makan banyak, maka banyak itu nisbah tak sama. Ada orang 4 pinggan banyak dia. Ada setengah orang 2 pinggan dah banyak dah. Bagi kita 2 pinggan tak banyak lagi. Bagi setengah orang 3 pinggan tak banyak lagi. Setengah orang 4 pinggan ke atas baru banyak. Maka 4 pinggan ke atas kenyang. Makan 4 pinggan, apa kamu nak hukum? Mesti kenyang. Mesti itu hukum apa? Nisbah akal ataupun adat? Nisbah adat. Itu dia. Bermula makna hukum adat itu, ialah hukum itu keputusan, kebiasaan. Keputusan ini iaitu penetapan yang berlaku hasil daripada apa? Hasil daripada berlakunya proses pengulangan. Itu dipanggil berulang, nisbah berulang-ulang. Itu makna hukum adat. Artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi, dan berlaku sekurang-kurang 2 kali berlaku. Ini nak panggil adat kalau sekali tak boleh, mesti 2 ke atas. Seperti mana contoh adat? Apabila makan banyak wajib kenyang. Wajib itu dia panggil wajib adat. Bukan wajib akal, bukan wajib syarak, bukan wajib aradi, wajib adat. Dan pasti ni bahasa kita, wajib ni bahasa syarak. Apabila makan banyak pasti kenyang. Pasti atau mesti. Ataupun bahasa ilmiah dia panggil wajib. Wajib adat, kita translate bahasa kita dia panggil mesti ataupun pasti. Tu pasti kenyang. Kerana apa? Kerana kebiasaan sudah berlakunya berulang-ulang begitu. Makan sekali tak kenyang, 2 kali makan 2 pinggan. Apabila kita try 2 pinggan, ni nak tahu 2 pinggan, kali pertama dah kenyang, kali kedua 2 pinggan kenyang, kali ketiga tak kenyang, tak apa, 2 kali dah kenyang. Boleh kata biasa dah. Biasa ni aku kalau makan 2 pinggan kenyang. Biasa tu kau apa? Nak kata mesti ke? Ya, mesti. Aku kalau 2 pinggan confirm. Bolehlah lahirnya istilah confirm. Tu cara untuk penggunaan ayat di sisi syariat. Di sisi kita beda aku mana pun tak apa, tak salah. Ni yang duk belajar ni sebab nak match dengan syariat. Supaya dia tally dengan syariat. Apa yang kita bercakap memang cantik dengan syariat.
Kalau nak match dengan kita tu tak kisahlah, tak perlu belajar. Hamtan wa badal lah, tak ada masalah apa tu. Yang kita duk belajar ni kes dia berkaitan dengan syariat. Macam tuan-tuan nak cakap Inggeris lah. Nak bedal kok mana pun tak apa, asal kamu faham tak betul grammar pun tak apa. Tapi yang kita usahakan nak pronunciation, nak grammar cantik supaya dari segi ilmiahnya orang yang pakar tengok, oh okey. Kalau sama kita tak apa. Sebab tu orang tanya saya, tak boleh cakap Inggeris? Boleh. Saya boleh cakap Inggeris tapi orang tak faham. Itu jadi isunya. Bukan payah. Yang paling dia teori cakap Inggeris ni, nak orang tanya boleh cakap Inggeris? Ya. Yes, alright. Yes, no, okay, alright. Itu je. Yes, no, okay, alright. Orang tanya apa? Yes. Orang tanya apa? No. Orang tanya, kita tahulah sikit-sikit tu. Alright. Orang kata, oh boleh cakap Inggeris ni, dia faham aku cakap. Walah, kita boleh cakap alright, okay je. Hak nampak kita tak setuju gitu? No. Oh, faham ni. Dan pasti kenyang kerana kebiasaan sudah berulang begitu, dan umpamanya, dan contoh lain lagi, dia bagi satu je. Dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu ialah 4 perkara. Wallahu a'lam. Insya-Allah tuan-tuan bulan depan kita akan masuk tajuk perincian. Ada 4 perkara hubung kait dengan hubung kait ataupun kaitan dengan hukum adat. Ada 4. Jadi 4 ni kalau sebenarnya pembahagian secara ilmiah saja 4. Kita percakapan biasa kita duk guna dah. Cuma penggunaan bahasa yang kita selalu guna ni dari segi ilmiahnya nak letak bahagian mana. Dia ada 4 pembahagian kaitan dengan hukum adat, dan juga kita akan bincang bulan depan penkhususan pembahagian hukum adat ada 3, iaitu wajib adat, mesti dengan makna mesti, yang kedua mustahil dengan makna tak berlaku adat, dipanggil tak mustahil adat. Tu jarang berlaku macam ni tu. Dan yang ketiganya harus adat, harus ni boleh berlaku. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.